you're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam aktiviti satu murid satu sukan Sekolah Kebangsaan Nong Cik pada minggu ini. Pada minggu ini cikgu ingin kongsikan, cikgu ingin ceritakan kepada semua tentang sukan rugby ini. Mungkin bila kita sebut pasal sukan rugby yang bermain di minda kita, sukan rugby ini adalah satu sukan yang ganas, satu sukan yang kasar. Tapi sebenarnya dalam sukan rugby ini ia dimainkan dalam beberapa pattern. Okey, nama berjenis lah. Okey, yang pertama yang biasa kita lihat itu kita kenali sebagai rugby tackle lah. Okey, yang kedua di peringkat sekolah rendah di Malaysia diadakan pertandingan rugby rimau, dikenali sebagai rugby rimau lah. Biasa yang dianjurkan pada peringkat MSSD, peringkat MSS negeri maupun MSSM lah. Cuma ada satu lagi pattern yang boleh dimainkan dalam sukan rugby yang cikgu rasa cikgu perlu kongsi kerana cikgu rasa permainan ini sangat fun dan boleh dimainkan di mana-mana peringkat usia sekalipun. Okey, ia dikenali sebagai touch rugby. Baik, dari segi fundamental rulesnya, permainan ini dimainkan sama saja lebih kurang macam rugby biasa. Cuma dari segi peraturan ada sedikit peraturan yang diubah sesuai mengikut kesesuaian permainan inilah. Okey, kita akan lihat secara asas bagaimana permainan ini dimainkan. Okey, let's go. Selepas ini cikgu akan ceritakan serba sedikit bagaimana cara permainan touch rugby ini dimainkan lah. Kita akan lihat basic rules of touch rugby. Sebelum tu, untuk touch rugby ini dia mempunyai persatuannya yang tersendiri yang dikenali sebagai Federation of International Touch. Itu nama persatuan bagi touch rugby lah. Okay, dalam touch rugby ini ada sedikit perubahan peraturan dalam permainan touch rugby, di mana dalam touch rugby kita tak akan dapat jumpalah scrum, kita tak jumpa line out, dia tak ada maul, dia tak ada rucking. Itu antara perubahan yang diubah mengikut kesesuaian permainan inilah. Kerana pada pandangan cikgu sukan rugby touch ini dia lebih social, dia lebih fun dan sesiapa sahaja pada peringkat usia mana sekalipun dia boleh bermain touch rugby ini. Okey, kita teruskan. Berikut kita dapat saksikan size standard bagi kawasan permainan touch rugby. Kita dapat lihat terdapat juga beberapa garisan penting yang perlu ada dalam kawasan permainan touch rugby inilah. Yang pertama kita ada halfway line, iaitu garis tengah. Kemudian kita ada touch line, garisan tepi padang. Kita juga ada goal line, garisan di mana tempat kita untuk melakukan try. Kemudian kita ada juga garisan putus 10 meter dan juga 5 meter. Ini adalah standard size untuk permainan rugby touch lah. Tapi dah mengikut peringkat usia, ia boleh diubah sesuai lah. Diubah sesuai mengikut kesesuaian usia pemain lah. Okey. Bola yang digunakan dalam permainan touch rugby ini masih bola yang sama, iaitu bola rugby berbentuk bujur. Kebiasaannya akan menggunakan bola saiz 4 lah. Cuma organizer ataupun penganjur boleh membuat keputusan sama ada nak gunakan bola yang lebih kecil, iaitu saiz 3, ataupun bola yang bersaiz 5 mengikut usia ataupun tujuan pembangunan tersebut.
Kalau kita lihat pada paparan, kebiasaannya bola bersaiz 3 lebih sesuai untuk usia 7 hingga 9 tahun. Bola saiz 4 range usia 10 hingga 12 tahun. Manakala bola saiz 5 biasanya akan digunakan untuk pemain yang berusia 13 tahun ke atas lah. Dalam permainan touch rugby, kebiasaannya satu pasukan akan mempunyai 14 orang pemain, di mana 6 orang pemain akan berada di dalam padang sebagai pemain utama, manakala selebihnya merupakan substitute player, iaitu pemain simpanan lah. Cuma dalam permainan touch rugby ini, sistem pertukaran adalah secara unlimited, iaitu tanpa had. Pertukaran boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja. 3 posisi asas dalam permainan rugby touch. Yang pertama dikenali sebagai middles. Middles ni biasanya player yang dipilih adalah player yang paling konsisten dan juga paling fit. Stamina yang paling baik lah kita akan letakkan di tengah-tengah. Kemudian yang kedua kita ada link. Linker adalah seorang player yang dipilih sebagai linker mempunyai larian yang mengelirukan dan juga seorang yang boleh mengendalikan bola dengan baik lah. Dan yang ketiga adalah winger. Winger biasanya kita akan pilih daripada pasukan kita adalah seorang pemain yang paling laju. Okey, kerana winger akan cover kawasan yang sangat besar lah pada padang tersebut. Struktur asas posisi yang kita dapat lihat dalam touch rugby, di hujung kita ada winger, kemudian kita ada link, dan di tengah-tengah kita ada middles. Kita lihat peraturan asas dalam permainan touch rugby. Yang pertama dari segi saiz padang yang cikgu dah ceritakan sebentar tadi, bilangan pemain, kemudian sistem pertukaran secara unlimited boleh dilakukan di tepi padang. Yang keempat, permainan akan dimulakan secara tap di bahagian tengah kawasan padang. Permainan akan dimulakan dengan pasukan menyerang yang mempunyai 6 kali cubaan ataupun touches sebelum mereka kehilangan possession, melainkan mereka ada melakukan kesalahan semasa menyerang. Sekiranya bola terjatuh dan ataupun knock on, possession akan terus berubah dan juga game akan dimulakan semula secara roll ball. Pemain menyerang boleh berlari bersama bola atau membuat hantaran kepada rakan pasukan secara sideway atau backward sehingga mereka disentuh. Dalam permainan touch rugby, pemain tidak dibenarkan untuk melakukan forward pass ataupun hantaran ke hadapan, di mana sekiranya pemain masih melakukan hantaran ke hadapan forward pass, penalti akan diberikan kepada pihak lawan. Selain itu, pemain juga tidak dibenarkan untuk melakukan late pass ataupun hantaran lewat, yang bermaksud pemain masih melakukan hantaran selepas mereka disentuh dan referee akan memberikan penalti kepada pihak lawan. Untuk mengambil penalti, pemain akan tap di kawasan berlakunya kesalahan tersebut dan pihak defending pasukan bertahan perlu mengundur ke belakang sejauh 10 meter. Pemain dari pasukan bertahan akan cuba untuk menyentuh pemain yang membawa bola. Apabila berlaku sentuhan, pemain menyerang tadi perlu melakukan roll ball, iaitu menggolekkan bola di antara kedua-dua belah kakinya. Pemain tidak dibenarkan untuk melakukan roll ball sehingga mereka disentuh. Apabila mereka melakukan roll ball tanpa disentuh, penalti akan diberikan kepada pihak lawan. Untuk melakukan roll ball, pemain yang disentuh tadi perlu melakukan di tempat sentuhan berlaku. Pemain pasukan menyerang yang menerima bola selepas roll ball berlaku dikenali sebagai the half,
yang mana boleh membuat larian ataupun membuat hantaran. Cuma apabila the half ini disentuh, position akan terus berubah. Mereka akan jadi pasukan bertahan, manakala pasukan bertahan tadi akan pula menyerang. Apabila berlaku roll ball, pasukan bertahan perlu berundur ataupun bergerak ke belakang sejauh 5 meter. Penalti akan dikenakan terhadap pasukan bertahan sekiranya ada pemain mereka yang tidak mengundur 5 meter untuk roll ball dan juga 10 meter untuk taps. Pemain menyerang yang dapat meletakkan bola di kawasan scoreline ataupun selepas kawasan scoreline akan mendapat mata yang dikenali sebagai touchdown ataupun try. Cuma dalam permainan touch rugby, satu try ataupun satu touchdown dikira satu mata sahaja. Untuk rugby biasa, satu try akan dikira 5 mata. Baik, pasukan yang mempunyai mata yang lebih berbanding pasukan lawan akan dikira sebagai pasukan pemenang. Berikut merupakan sedikit rumusan ataupun ringkasan peraturan permainan touch rugby tadi. Antara yang lain, dalam permainan touch rugby ini, kicking tidak dibenarkan. Aktiviti menyepak bola tidak dibenarkan dalam permainan touch rugby lah. Selain itu, dummy half ataupun the half tadi tidak boleh melakukan try. Sekiranya dummy half masih melakukan try, skor ataupun mata tidak akan dikira. Selain itu, dummy half ataupun the half ini tidak boleh disentuh. Seperti yang dimaklumkan tadi, kalau dummy half ataupun the half ini disentuh, position akan bertukar. Mereka akan turnover. Dari segi peraturan dan cara permainan touch rugby ini dimainkan, begitulah serba sedikit seperti mana yang cikgu telah sampaikan kepada kalian semua. Seterusnya, jom kita ke padang untuk kita faham dengan lebih lanjut bagaimana permainan touch rugby ini dimainkan. Let's go! In the game of touch rugby, there are two teams with 6 players on each team. The two outer players are called the wings, the ones next to the outer players are called the links, and the two centre players are called the middle players. This is the 5 metre line. This is the try line. And these are the out zones. If a player runs into the out zones, it counts as a foul. A game of touch rugby starts with a tap and go. The starting player on the offense team lightly taps the ball with their foot, picks it up, and starts running towards the defending team's try line. The person with the ball can pass to their team members to avoid being touched by the defending team, which is running towards them. The attacking team members with the ball must pass to each other, only backwards, while running forwards. The defending team always has to be onside in order for them to make a valid touch. It is very important to remember that after each touch is made, the defending team must quickly move back 5 metres to give the offending team space. When a player running with the ball is touched, the player cannot then pass the ball to another player. The ball has to be passed before a touch, or else it counts as a foul, or a touch pass. Each play there is a first person, who picks up the ball and runs forward at the defending team. When a player from the defending team touches the player with the ball, the player quickly places the ball down horizontally on the ground. This is called a dump. The person behind the first player at the beginning of each game is called the dummy. The dummy cannot be the person to score. The dummy must scoop the ball up and pass it to a team member as quickly as possible. The dummy cannot be touched or the ball gets handed over to the other team. If a player runs out of bounds, the ball is given to the other team. In order to score a try, the player needs to place the ball down over the white try line of the opposition team without being touched.
impossible. It's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Baik, cikgu rasa cukup sampai di sini perkongsian cikgu untuk aktiviti kita pada minggu ini. Dan cikgu berharap satu hari nanti kita semua dapat mencuba untuk bermain permainan touch rugby ini. Kerana bagi cikgu permainan ini sangat seronok dan boleh dimainkan oleh semua. Baik, sekian sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back?